Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sobri akan ajar kamu Sains Tingkatan 1. Baik, saya harap kamu dah tengok buku teks digital yang saya dah masukkan dalam Telegram. Baik, untuk Sains Tingkatan 1 ada 9 bab. Untuk tema 1, kaedah saintifik. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Tema 2 ada 3 bab. Tema 3 ada 3 bab, dan tema 4 ada 1. Tema 5 1 bab. Okey, pengenalan secara ringkas lah topik-topik yang akan kamu pelajari di tingkatan 1. Okey, baik, kita akan tengok untuk tajuk yang pertama, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, apakah sains, apakah kuantiti fizik, bagaimana cara untuk mengukur ketumpatan. Okey, apa itu sains? Okey, kalau kita tengok maksud sains, asal daripada perkataan Latin scientia yang bermaksud pengetahuan fenomena alam semula jadi. Jadi, apa saja yang kita tahu berkaitan dengan fenomena alam semula jadi, itu dipanggil sains. Okey, contoh kalau orang dulu dia tengok fenomena alam semula jadi, contoh pelangi, dia akan cakap, oh itu dinosaur pula, itu naga, jangan tunjuk, nanti jari kudung. Itu mitos, ada unsur mitos. Jadi ahli sains dia sedar kelemahan tu, kena buat eksperimen. So nak buktikan pelangi ni terhasil daripada pembiasan cahaya. Okey, itu contohlah. Okey, jadi dengan ilmu sains kita boleh terangkan kenapa fenomena alam tu berlaku. Baik. Okey, untuk topik ni 1.1 kita akan belajar berkaitan dengan menghubungkan aktiviti seharian dengan sains. Okey, apa yang berlaku dalam aktiviti seharian, start daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik. Okey, semua berkaitan dengan sains. Okey, macam mana kita bernafas. Okey, apa yang masuk sewaktu kita bernafas, apa yang keluar bila kita hembus nafas, itu semua berkaitan dengan sains. Dan kita kena faham maksud sains, merumuskan kepentingan dan seterusnya lah. Okey, baik, apa itu sains? Kalau kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita sekarang, virus COVID, apa kaitan dia dengan sains? Contoh dalam gambar ni kilat, okey, pelangi, okey, embun, senja. Okey, ini semua fenomena di sekeliling kita yang sentiasa berlaku. Jadi apa kaitan dia dengan sains? So, kaitan dengan sains, kita nak terangkan fenomena yang berlaku ni dengan ilmu sains. Melalui pemerhatian, kita kena tengok, oh kilat, kenapa kilat boleh berlaku? Jadi macam mana kita nak terangkan kilat tu berlaku, kita kena faham ilmu sains, baru kita boleh terangkan. Macam mana pelangi boleh berlaku, kita kena faham ilmu sains, baru kita boleh terangkan bagaimana kejadian pelangi. Itu maksud dia sains dengan kaitannya dengan fenomena di sekeliling. Baik, sains adalah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian. Okey, kita tengok, dan eksperimen yang sistematik. Kita kena buat eksperimen, kena buat uji kaji. Secara sistematik lah, ada susunan dah, ada flow dah, ada turutan dah. Baru kita boleh dapatkan hasil kajian yang tepat lah. Okey. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Contoh gambar foto 1.2 ni, aktiviti dalam kehidupan seharian. Sekarang PDPR, belajar di rumah, semua kena guna komputer riba, laptop ataupun komputer, kena pakai telefon. Okey, ubah tak kehidupan kita? Memang ubah. Kalau sebelum ni, sebelum ada virus ni, kita berhadapan, masuk kelas, jumpa dengan cikgu, kita boleh buat eksperimen, masuk makmal. Tapi bila kena PKP, duduk kat rumah, belajar secara online. So, sains mengubah aktiviti kita. Okey, apa yang berlaku kalau contoh virus COVID ni berlaku waktu tak ada gadget ni, tak ada laptop, tak ada komputer, telefon pintar, tak ada. Macam mana kita nak belajar? Duduk rumah je lah. Tapi kalau dulu tengok TV pendidikan, dalam siaran TV ada siaran TV pendidikan, kena tengok kat situ. Tapi kalau rumah yang tak ada TV, dia akan ketinggalan. Okey, so sains ni dia mengubah dan mempengaruhi aktiviti kehidupan kita seharian. Memang ubah. Kalau contoh dulu, sebelum ada gadget ni, banyak aktiviti yang kita boleh buat. Aktiviti main dengan kawan,
macam-macam, main guli, mandi sungai, pergi main bola. Sekarang banyaknya habiskan aktiviti dengan main game lah di telefon. Okey, dia memang ubah aktiviti, mempengaruhi aktiviti. Okey, baik, kita tengok apa kepentingan sains dalam kehidupan kita. So sains ni penting untuk pembangunan sekarang. Nak bina bangunan tinggi kena guna ilmu sains. Jurutera dia kena aplikasi sains dalam pembinaan, baru bangunan tu kokoh. Okey, satelit TV menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Dulu tak ada video call, kita tak boleh nak buat video call. Sekarang dah ada video call. Okey, kawan yang jauh pun, saudara yang jauh pun kita boleh rasa macam dekat je sebab kita nampak muka. Kalau dulu dengar suara je. Okey, kemudian hasil tanaman, tingkatkan hasil tanaman, tanaman hybrid dengan baja, racun serangga, kaedah hidroponik. Vaksin, sekarang vaksin lah, banyak isu tentang vaksin. Nak cari vaksin sebab untuk tingkatkan kita punya vaksin ni tujuannya untuk nak rangsang antibodi badan kita untuk melawan virus COVID. Okey, itu kepentingan sains. Banyak lagi lah kepentingan sains. Kamu boleh cari. Okey, so kena tengok sini. Yang ni kena, semua kena singitkan kepala lah. Okey, kalau yang ada buku teks tu boleh tengok. Okey, bidang-bidang sains. Okey, ada bidang biologi, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Kamu boleh tengok sendiri lah dalam buku teks digital. Okey, baik, kejayaan dalam bidang sains. Okey, yang pengen tadi lah ni. Okey, ahli fizik, apa yang terdapat dalam bidang fizik. Semua ni masih lagi dalam kejayaan dalam bidang sains. Okey, ini pecah-pecahan lah, pecahan dalam sains. Ada fizik, biologi, kimia, geologi dan lain-lain lah. Baik, dalam bidang fizik, ahli astronomi, nak pergi ke angkasa lepas. Oceanografi, nak jadi nak tengok ikan-ikan, nak kaji berkaitan dengan dasar laut. Oceanografi, jadi cikgu. Semua sains ni cikgu lah, cikgu sains, cikgu biologi, cikgu fizik, cikgu kimia. Okey, jurutera, ahli meteorologi, ahli fizik. Ini semua kejayaan yang berkaitan dengan bidang sains. Okey, baik, setakat ni saya harap semua boleh faham. Seterusnya kita tengok inovasi. Apa inovasi teknologi? Kebanyakan mesin dan alat yang kita gunakan setiap hari ialah hasil reka cipta sains. Contoh kereta, kapal terbang. Kalau dulu tak ada kereta, naik basikal, tak ada basikal, jalan kaki, susah pengangkutan. Sekarang ada kereta, ada jalan raya, ada lebuh raya yang memudahkan kita untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Telefon, komputer dan sebagainya. So semua alat ni, semua inovasi teknologi ni membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Macam contoh sekarang lah, kita ada masalah apa, kita tak boleh bersemuka. Jadi inovasi teknologi bantu kita untuk selesaikan masalah. Kita dapat belajar secara dalam talian. Tapi kasihanlah kawan-kawan kita yang tak ada, mungkin tak mampu untuk dapat gadget macam kita, nak dapat talian internet. Okay, so kita doakanlah semoga kita semua cepat kembali seperti sedia kala, normal yang asal macam dulu. Okay, so kita dapat bersemuka balik. Okay, ini contoh inovasi perkembangan telefon. Start pada dulu telefon orang besar ni, orang kata baling kena binatang pun boleh mati, kena kepala boleh bengkak. Okay, dia guna button lagi. Kemudian yang besar, kemudian semakin kecil, kemudian masuk pada touch screen. Okey, kemudian sampailah jam pun boleh nak jawab telefon. Banyak inovasi, semua memudahkan kita. Baik, itu okey, setakat ni adalah yang pertama berkaitan dengan pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Baik, saya ulang balik. So dalam topik ni apa yang kita dapat pelajari ialah okey, apa saja yang berlaku di sekitar kita, di sekeliling kita, semua ada kaitan dengan sains. Okey. Kemudian apa kepentingan sains dalam kehidupan? Kemudian bidang-bidang sains dan kejayaan yang ada dalam bidang sains. So kebanyakan semua kejayaan di dunia ni semua berkaitan dengan sains. Jadi cikgu pun
kena belajar sains. Nak jadi petani pun kena faham sains. Contoh kalau petani ada kena faham lah berapa nisbah baja nak guna, berapa nisbah tanah nak guna. Kalau tidak, habis. Tak hidup lah dia punya tanaman. Okey. Kemudian bidang sains, kejayaan dalam bidang sains. Okey, setakat ni saya harap semua boleh faham. Okey, semua boleh faham. Okey, so apa yang saya nak, kamu buatlah nota ringkas dan cuba jawab aktiviti praktik formatif 1.1 muka surat 9. Okey, cuba jawab praktik formatif ni. Sebelum jawab tu, buat dulu nota ringkas berkaitan dengan maksud sains, kemudian fenomena. Okey, cuba senaraikan apa fenomena yang berlaku di sekeliling kita yang berkaitan dengan sains. Cuba senaraikan. Okey, fenomena semula jadi, cuba senaraikan. Dan kepentingan sains, cuba senaraikan. Kemudian bidang-bidang sains, yang ni lah. Kalau ada lagi kamu boleh tambah, boleh carilah dalam talian, cari dalam Google. Okey, kejayaan dalam bidang sains. Okey. Kemudian inovasi terbaru. Cubalah cari apa inovasi terbaru yang ada dalam dunia sekarang ni. Apa inovasi terbaru? Okey, kemudian kamu boleh cuba jawab praktik formatif 1.1 muka surat 9.